Okay, Rak, start. Dah. Okay. Assalamualaikum and good evening to doctor and fellow friend. Our group from group 4. Today we present about grinder. Okay. Go through introduction. Okay. Dan grinder ada yang panggil side grinder or disc grinder, tapi ada juga orang panggil angle grinder. Okay, yang ni dia macam dia guna untuk grinding dengan polishing. Yang polishing ni macam polishing dekat kereta, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia design to work with abrasive. Yang keempat, the flexible power source, dia macam fleksibel lah untuk macam nak guna alat pelbagai alatan. Okay, kita go through next slide. Okay, untuk operation manual, yang pertama lubrication is used to control chip. Dia macam guna perincin lah. Macam biasa kita guna minyak grip dekat punya blade tu, dekat perputaran dia untuk nak smoothkan balik lah. Yang kedua, grinding machine coolant. Dia macam penyejuk punya mesin lah, sebab kita selalu kita guna tu dia panas balik. Okay, yang ketiga, grinding machine have been used for country. Okay, untuk next slide. Okay, yang ni checklist manual maintenance. Yang ni punya part-part punya maintenance lah. Macam setiap maintenance ni dia ada nombor kod dengan description lah untuk dia untuk refer dekat punya slide sini. Okay. Seterusnya saya bagi ke presentation yang seterusnya lah. Okay, yang keempat ni adalah berkenaan dengan safety operating procedure dan manual. So, ini adalah safety yang perlu kita patuh sebelum kita gunakan machine grinder. So, contoh-contoh safety yang kita perlu ikut adalah memakai baju-baju yang protective clothing. Yang kedua, kita kena pakai safety shoes. Yang ketiga, turn off when not used, which is maksudnya kita kena tutup machine grinder tu kalau kita dah tak pakai. Yang keempat, kita kena pakai protective eye and head. So which is maksudnya kita kena pakai safety glass atau safety helmet lah untuk mengelakkan daripada disc tu terpatah. And then yang terakhir, kita kena pakai safety glove. Dan kita kalau sebolehnya kita jangan memakai sebarang any jewellery seperti rantai atau cincin lah. Yang seterusnya, slide seterusnya. So ini adalah safety operation yang ketika kita gunakan machine grinder. So dalam safety operation grinder ni kita ada 3. Yang pertama kita panggil pre-operation safety check. Yang kedua kita panggil operational safety check. Yang ketiga kita panggil ending operation and clean up. So saya akan ceritakan apa iaitu tentang pre-operation safety check. Pre-operation safety check ni dia bermaksud safety sebelum kita menggunakan machine grinder. So salah satu dia kita kena baca read operator manual dan risk assessment. Maksudnya kita kena baca manual machine grinder dan kita kena tahu risk apa yang akan berlaku kita ketika kita gunakan machine grinder. Yang kedua, kita kena pastikan tempat area machine grinder tu bersih dan kemas lah. Yang ketiga, kita kena make sure yang grinder disc, guard and attachment are secure and correctly fitted, which is maksudnya disc grinder tu kita lekatkan dengan betul dan tighten dengan cara yang betul supaya dia tidak patah lah ketika kita gunakan. So kalau ada machine grinder yang damage or broken, so dia kena immediately not to use lah mesin tu. Yang kedua adalah operational safety check. Yang ni safety ketika kita gunakan machine grinder tu. So ensure all other personnel are clear of the immediate work area, which is maksudnya tak ada orang yang dekat area situ yang tidak menggunakan machine grinder kecuali kita.
Dan yang kedua, never make adjustment while the angle grinder is running. So kita tak perlu adjustkan angle tu ketika mesin grinder tu tengah berfungsi. Dan yang ketiga, keep flexible electrical cords clear of oil, grease, machine and source of heat. Which is maksudnya kita kena ngelakkan daripada kalau kat situ ada oil ke, grease ke, apa ke yang boleh menyebabkan punca kebakaran ketika kita grind lah. So yang seterusnya, ending operation and clean up ni saya akan beri kepada Muhammad Afinaki. Okay, untuk ending operation and clean up, first kali switch off the grinder when work complete and before removing waste material from outside. Yang kedua, make sure this is still in good condition after usage. Yang ketiga, avoid trip hazard and prevent damage to electrical cord. Yang keempat, clean bench and work area and place all waste material in bin. Yang kelima, return angle grinder and roll up extension leads to storage area. Yang last kali ialah leave the machine in safe, clean and tidy area. Okay, untuk maintenance must only be performed by qualified personnel in accordance with the maintenance section of the operator manual. So dekat sini maintenance akan diambil alih oleh grinder specialist lah. Okay, point yang kedua, ensure all equipment has been tested and checked as pre-applicable state territory regulation. Okay, once grinder specialist tadi dah siap maintain grinder tu, make sure yang dia tag sebab nanti orang lain yang akan guna. Okay, yang ketiga, this safe operating procedure does not apply to any equipment that has been modified outside manufacturer specification. So maksudnya dekat sini, kalau grinder tu di-maintain oleh selain daripada grinder specialist tadi, equipment ni sepatutnya tak boleh pakai lah dekat kita punya working area tu. Okay, so saya akan bagi dekat presenter yang seterusnya. Assalamualaikum, saya akan menyambungkan pembentangan yang seterusnya berkenaan dengan potensi hazard dan kemalangan. Hazard ini mempunyai potensi untuk kemalangan. Antara salah satu dia adalah burns from hot materials or friction, dapat second spark, percikan daripada grinder tu, noise, hazard pissing, seterusnya sharp edge and burst, secondly hair or clothing getting caught in moving rotating parts. Itulah sebab penting kita kena pakai hair gear protection untuk mengelakkan rambut daripada tersangkut di bahagian grinder. Dan lastly, eye injuries, kecederaan pada bahagian mata. So untuk mengelakkan kemalangan tu berlaku adalah seboleh-bolehnya tidak boleh menggunakan sebarang equipment tanpa memakai PPE yang betul. Tidak boleh menggunakan disk yang lagi besar daripada saiz yang telah ditentukan untuk mesin, dan tidak boleh juga menggunakan tekanan yang berat untuk menggunakan grinder, dan tidak boleh dan lastly this tidak boleh merendahkan had laju disk grinder itu untuk memotong mana-mana workpiece ataupun kepingan besi macam tu. Next slide. Seterusnya saya akan
cerita sikit berkenaan dengan troubleshooting bilah grinder. Antara salah satu troubleshooting kegagalan yang berlaku pada bilah grinder adalah excessive wear of the segment. Kegagalan ini berlaku disebabkan incorrect blade for material being cut, penggunaan bilah yang salah ataupun pemilihan bilah yang salah untuk memotong suatu bahan. Apa lagi? Menggunakan had laju yang sangat perlahan dan insufficient cooling. Jadi adalah disarankan untuk menggunakan peralatan dengan besi yang keras dan perlu meningkatkan had laju grinder tersebut agar bilah tu tidak berlaku kerosakan ataupun bilah tu tidak rosakan. Okay, secondly, uneven wear of the segment. Punca dia adalah penggunaan yang tidak sesuai dan punca dia juga menyebabkan bearings grinder tu rosak. Jadi adalah disarankan untuk memastikan bilah tersebut dipotong arah yang betul, had laju pemotongan bilah tu laju, dan perlu memastikan bearings dalam grinder tu adalah boleh digunakan agar tidak berlaku kerosakan pada bahagian bilah. Okey, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan memberi peluang pada untuk pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Arif. Saya akan sambung pembentangan pasal troubleshooting tadi. Okey, troubleshooting ni antara failure dia, uneven wear of the blade body. Lepas tu dia punya sebab benda tu dia jadi sebab incorrect RPM. Means had laju yang digunakan tu terlalu laju lah. Lepas tu incorrect blade of material. Dia pemilihan blade yang salah terhadap material tu. Lepas tu untuk prevent failure tu kena adjust rotational speed dia. Lepas tu increase tak dia punya macam pelincir ke apa kan. Tambahkan dia punya pelincir ke. Lepas tu tak apa, gantikan dengan blade yang lain yang suitable dengan material. Okay, satu lagi crack or break of the blade body. Satu lagi body pada blades tu dia akan crack tu salah satu failure dia juga. Tu penyebab dia sebab dia tak cukup cooling benda tu. Bila kita dah grind dia jadi overheat lepas tu tak cukup cooling, benda tu akan jadi macam reput, dia akan jadi crack. Lepas tu penggunaan sebab dia satu lagi speed terlalu laju. Lepas tu improper storage of the blade. Tempat simpan tu dia macam tak sesuai mungkin dia terdedah dengan yang menyebabkan dia jadi karat ke jadi reput kan. So nak prevent failure tu kena simpan blade tu di tempat yang sesuai daripada terhindar daripada macam benda-benda yang akan jadi karat kan. Lepas tu kena maintenance blade tu, letak grease ke, anti rust, spray anti rust. So next slide. Okay, next slide ni pasal advantage and disadvantage.
So first advantage dia, angle grinder ni boleh potong material yang keras dengan bahagian yang nipis lah. Macam, tapi itu pun depends on blades yang dia pakai. Satu lagi ni dia low cost. Angle grinder ni low cost lah. Lepas tu dia low vibration. Vibration ni dia akan jadi kuat bila kita nak buat sesuatu tu tapi guna blade yang salah. So dia akan, vibration tu sebenarnya akan jadi kuat bila tu je lah kita salah guna kan. Lepas tu dia tak ada haba, means no heat lah yang dihasilkan daripada workpiece tu. Dekat workpiece tu dia tak ada macam hasilkan haba yang terlalu kuat kalau pakai angle grinder. Satu lagi angle grinder ni dia tak ada apa ni, no mechanical contact okay. Lepas tu disadvantage dia low metal removal, dia kurangkan quality material workpiece tu. Lepas tu additional cleaning on softer material must be required. Dia kena ada macam dah grind tu, kita kena ada additional cleaning lah. Lepas tu high nozzle wear rate and poor machine accuracy. So tu je lah daripada saya. Saya akan beri komentar seterusnya Danish. Okey. Saya Danish Hidraki. Untuk saya punya part conclusion. First sekali, grinder are dangerous tools and can cause several injuries and even death. Kat sini dia terangkan bahawa yang grinder ni bukannya tools yang boleh dibuat main lah orang kata. Memang dia boleh mendatangkan kecederaan dan boleh juga mendatangkan kematian. Second, grinder should be chosen for a reason of perform the job in the safest manner first and saving time last. Kat sini dia terangkan yang kalau kita guna grinder ni memang kalau guna grinder ni memang kena safety first lah, sebab benda ni memang boleh mendatangkan kecederaan. Kalau guna tu memang, kalau tak guna dengan cara yang betul, tak pakai PPE, memang boleh makan jari, boleh putus. Dan memang orang kata safety first lah. Lambat sikit tak apa lah. Lepas tu the reason is to increase awareness of dangerous associated with the use of grinder. So kat sini dia nak mengatakan bahawa untuk orang lebih aware lah masa guna grinder. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.